Masa sudah pun tiba, panca kuasa, engkau tetap legenda, api kita. Wujud pantas, jangan lemas. Wujud pantas, jangan lemas. Kita kena selamat kau coba. Bersama kita berjuang, bersama kita tentukan. Dari mimpi hingga reality. Oh, oh, oh. Dari mimpi hingga reality, kita masih di sini. Assalamualaikum, saya Adil Hakimi. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah filem iaitu Boboiboy The Movie. Boboiboy The Movie adalah sebuah filem aksi komedi adiwira animasi daripada Malaysia pada tahun 2016 yang diarahkan oleh Encik Nizam. Filem ini merupakan filem pertama yang diterbitkan oleh Animonsta Studios. Filem ini juga telah ditayangkan pada 3 Mac 2016 di Malaysia dalam bahasa Melayu, dan bajet yang dikeluarkan oleh pihak Animonsta Studios adalah dalam sekitar 5 juta ringgit Malaysia untuk menyiapkan sebuah filem ini. Ceritanya berkisah tentang seorang watak Boboiboy dan juga rakan-rakannya yang mengembara ke sebuah pulau misteri untuk mencari Octobot selepas dia diculik oleh sekumpulan makhluk asing pemburu harta karun. Makhluk asing tersebut mempunyai kuasa tak terhingga dan lebih tua daripada Octobot. Dan misi mereka adalah membawa Boboiboy bertemu musuh yang paling hebat setakat ini. Pemburu harta karun tersebut menculik Octobot hanya kerana ingin menggunakan kuasa daripada sfera kuasa tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Animonsta Studios mensasarkan RM25 juta ringgit untuk filem ini dengan sasaran daripada 12 hingga ke 13 juta ringgit Malaysia untuk pasaran Malaysia dan juga Brunei. Boboiboy The Movie ini juga telah mendapat sambutan yang amat luar biasa di Malaysia pada hari pertama tayangannya iaitu 3 Mac 2016. Boboiboy The Movie telah mengutip lebih daripada RM500,000 sekaligus membolehkan Boboiboy The Movie ini menempel nama di Malaysian Books of Record sebagai kutipan hari pertama paling tinggi di Malaysia. Kebanyakan pawagam juga penuh dan tiket-tiket habis dijual. Selepas 11 hari, filem ini mendapat filem animasi paling laris selepas mengutip lebih 8 juta ringgit Malaysia, mengalahkan game pengembaraan bermula yang mengutip dalam sekitar 6.3 juta ringgit Malaysia. Filem ini juga mencapai sasaran untuk pasaran Malaysia selepas mengutip RM13 juta selepas 17 hari. Apa yang saya boleh katakan di sini, Malaysia juga mempunyai potensi yang sama hebatnya dengan negara luar dalam menghasilkan filem-filem animasi di mana animasi ini bukan sahaja mengambil hati kanak-kanak untuk menontonnya, tetapi terdapat juga remaja dan juga ibu bapa yang terjebak juga ingin melihat filem ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama memberi sokongan penuh kepada filem animasi daripada Malaysia ini supaya filem ini dapat menandingi filem animasi dari luar negara. Assalamualaikum and salam sejahtera. Saya Danish Hikmat ingin membuat sedikit review tentang Top Gun Maverick. Selepas lebih 3 dekad, sequel Top Gun 1986 akhirnya dapat disaksikan di skrin besar oleh pencipta pawagam yang mula ia hari Rabu yang lepas, 25 hari bulan 5, 2022. Filem ini membawa dua karakter penting yang dilakukan oleh Tom Cruise dan Val Kilmer. Ia mengisahkan tentang Peter Parker alias Maverick selepas lebih daripada 30 tahun berkhidmat sebagai salah satu penerbang terkemuka tentera laut dan bahkan menerjun misi untuk menyelamatkan. Adakah ia berjaya?
korang nak tahu, kena saksikan dahulu filem ini. Apakah yang best sangat filem Top Gun ini sampai rating di luar negara mencecah 90%? Basically, filem ini memaparkan keterajuan apabila korang menaiki jet berjuang secara reality. Filem ini seakan-akan kita membawa jet tersebut. So, apa yang menarik adalah action sequence yang flying semua tu. So, if korang tak pernah langsung menyaksikan Top Gun 1, still korang faham apa yang disampaikan. Ia kerana tidak bergantung pada filem 1 dan hanya backstory saja. Apa yang korang rasa tergamam scenes adalah footage dia orang membawa jet berjuang in reality di atas udara tanpa CGI. Yes, zaman sekarang penuh dengan CGI yang begitu canggih yang korang tak expect ia adalah edit. But di filem Top Gun ini, ia tak perlukan CGI langsung. Ini membuat filem ini sangat memukau dan menarik. Filem ini mempunyai jalan cerita yang amat simple dan enjoy. Benda yang menarik dalam filem ini adalah sound effect. Korang mesti tengok, sangat-sangat memukau. Korang sendiri cuba tengok di IMAX panggung wayang, di mana sangat menarik semasa sound jet ini sangat berlepas dengan begitu kesupan. Part yang paling kurang best adalah low action yang agak lama sedikit membuat penonton mengantuk dan so on. Next, part introduction pula seakan filem 90-an yang agak kurang menarik. Akhir sekali saya akan bercakap tentang rating filem ini. Filem ini mendapat rating 4.8 per 50% dan dapat kutipan jualan filem ini sebanyak 1.5 bilion US dollar convert ke duit Malaysia dalam lingkungan 5.53 bilion ringgit Malaysia. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Semalam saya scroll TikTok dan saya terjumpa satu konten tentang movie-movie viral. Jadi saya terfikir, apa movie yang menjadi top seller pada tahun 2022 ataupun 2021? Hai, nama saya Mirza. Hari ini saya nak berkongsi satu movie yang menjadi top seller pada tahun 2021, iaitu Spider-Man No Way Home. Movie ini telah ditayangkan pada November 2021 dan diterbitkan oleh DreamWorks. Jadi, filem ini menceritakan tentang seorang superhero, iaitu Spider-Man, yang dilakonkan oleh Tom Holland, di mana identitinya bermula telah terbongkar disebabkan pembunuhan ke atas Mysterio, iaitu musuh Spider-Man yang berpura-pura menjadi penyelamat. Selepas itu, apabila Peter, iaitu Spider-Man, meminta bantuan daripada Doctor Strange, di mana bermulanya klimaks filem ini selepas pertaruhan antara Spider-Man dan Doctor Strange menjadi lebih bahaya. Jadi, apa yang menariknya pasal movie ini adalah mereka membawa watak-watak yang lama dari movie-movie Spider-Man yang sebelumnya, seperti Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina, William Dafoe dan Jamie Foxx. Apa yang membuatkan movie ini menjadi top seller, iaitu tim produksi mendapat kutipan sebanyak 804.8 juta di Amerika Syarikat saja dan mendapat 1.096 bilion di seluruh dunia. Ia mencatat movie dengan kutipan tertinggi pada tahun 2021 dan juga beberapa anugerah seperti mereka memenangi anugerah Academy Award, satu anugerah Visual Effects Society Award dan banyak lagi. So, pada korang yang belum tengok, korang boleh tengok dekat mana-mana aplikasi, antaranya Netflix, Disney Hotstar ataupun Bilibili. So, korang jangan lupa tengok.
Hello, Assalamualaikum. Nama saya Kamal Wafi bin Abdul Ghani dan saya daripada BCS Computer Science SEM 2. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah movie horror yang bertajuk Incantation. Movie ini berasal daripada Taiwan dan pengarahnya Kevin Ko. Movie ini mula ditayangkan di Taiwan pada tahun 2022 18 Mac. Filem horror ini terlaris sepanjang masa di Pulau Formosa dengan kutipan movie ini sebanyak 50 juta. Movie ini mula ditayangkan di Netflix pada 8 Julai 2022. Movie ini diinspirasi daripada kisah benar sebuah keluarga yang dipercayai mereka dirasuk roh, dan filem ini mengisahkan seorang wanita yang mesti melindungi anaknya daripada sumpahan. Incantation mengisahkan tentang satu tim pemburu hantu melakukan aktiviti paranormal di sebuah kampung untuk menyiasat tentang sebuah patung dewa yang mampu menyelamatkan mereka daripada bala bencana, dan patung dewa itu dikatakan mempunyai kain yang menutupi mukanya. Tim pemburu hantu ini mempunyai 3 ahli, iaitu 2 lelaki dan seorang perempuan. Ketika ingin melakukan penyiasatan, seorang pemburu hantu tidak dapat masuk ke tempat tersebut kerana dihalang oleh ketua kampung. Tetapi tim pemburu hantu merayu agar dia dapat masuk. Setelah berunding, akhirnya mereka dapat masuk ke tempat suci itu dengan syarat tidak boleh mengganggu upacara pengabdian tersebut. Akan tetapi tim pemburu hantu mengingkari syarat tersebut dan senyap menaiki ke kuil tersebut. Mereka mengangkat budak perempuan itu dan menyuruh dia pergi. Orang kampung sedang bersembunyi di rumah, jadi tiada siapa yang tahu mereka sedang berada di kuil itu. Kemudian 2 pemburu hantu menjumpai terowong kecil yang hanya dapat masuk dengan cara merangkak, dan dipercayai entiti mistik itu berada di dalam. Jadi mereka mula bersiap sedia dengan kamera untuk masuk ke dalam ke gua tersebut. 2 orang masuk ke gua tersebut dan seorang pemburu hantu tunggu rakan mereka di luar. Setelah beberapa puluh saat, seorang pemburu hantu yang tunggu di luar, dia terdengar suara teriakan pemburu hantu di dalam sedang menjerit ketakutan. Seorang rakan mereka merangkak keluar dengan laju dan terus pergi meninggalkan kuil tersebut. Tapi seorang lagi tidak berjaya keluar daripada gua tersebut. Okey, jadi itulah serba sedikit tentang movie Incantation. Jadi apa pendapat anda? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Izzat Arif Iskandar. Video kali ini saya akan review filem The Witch Part 2 The Other One daripada Korea Selatan. The Witch Part 2 The Other One ialah sebuah filem seram, aksi, fiction science Korea Selatan 2022 yang ditulis dan diarahkan oleh Park Hoon Jung. Sequel kepada filem 2018 The Witch Part 1 The Subversion, ia dibintangi oleh Shin Si-ah, Jo Min-soo dan Park Yoon-bin. Filem ini telah dikeluarkan pada 15 Jun 2022 di Korea Selatan oleh Next Entertainment World. Sebelum saya mulakan, saya akan menayangkan trailer terlebih dahulu kepada korang semua. 실험체 공식 명칭은 아쿠안 데이터 포인트. 이 프로젝트의 기준이 되는 아이야.
상실됐습니다. 누가 꺼내줬을까요? 그의 같이 가자, 나랑. 고마워. 덕분에 살았어. 당분간 우리 집에 있을 거야? 봤어? 그냥 우리도 심플하게 이건 한번 나가자. 어? 그 기집애 지금 어디 있다고? 너 정말 네가 누군지 모르는구나. 아니면 그런 척하는 건가? 반드시 제거돼야 돼. Filem ini mengisahkan seorang gadis yang digelar Monster. Pada awalnya, dia merupakan seorang gadis biasa tetapi telah dijadikan sebagai bahan eksperimen untuk menjadikan dia luar biasa atau erti kata lain, ahli sihir. Dia adalah merupakan satu-satunya yang terselamat dari makmal rahsia yang musnah dan telah dikejar oleh 3 agensi yang berbeza iaitu ejen ibu pejabat yang dikenali sebagai Jo Hyun, pengarah makmal rahsia yang dikenali sebagai Jang dan 4 orang daripada makmal Shanghai untuk tujuan yang berbeza. Dia telah dijumpai oleh seorang wanita yang bernama Kyung Hee yang cuba melindungi rumahnya daripada kumpulan penjenayah. Apabila gadis tu bersemuka dengan pertubuhan jenayah yang menghampiri rumah Kyung Hee, gadis tu telah mengalahkan mereka dengan kuasa yang sangat luar biasa. Dan apa yang paling penting sekali, filem ini tidak tamat di sini. Next Entertainment World akan membuat sambungan iaitu part 3 untuk filem ini. So, filem ni memang saya suggestkan kat korang sangat-sangat. Filem ini dibuka di nombor 1 di box office Korea Selatan dan melepasi 1 juta kemasukan selepas 4 hari dan 2 juta kemasukan selepas 11 hari tayangan. Ini adalah merupakan kemasukan bagi setiap minggu, di mana kemasukan tertinggi adalah 19 Jun yang merupakan minggu pertama selepas tayangan. The Witch Part 2 kini merupakan filem Korea kedua dengan kutipan tertinggi pada 2022 dengan kutipan sebanyak 22.11 juta US dollar dan 2.80 juta penonton. Itu sahaja daripada kami. Thanks for watching.